Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim. Wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah. وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah dapat kita bertemu lagi pada hari ini untuk kita membaca hadis yang ke-38, 39 yang mungkin kita akan khatamkan kitab pada hari ini. Bergantung kepada apa yang direzekikan oleh Allah sebentar nanti. Hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-38, iaitu bicara tentang musibah sebenarnya adalah penghapus dosa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hadis yang pertama sampai hadis yang ke-37 kesemuanya merupakan amalan. Amalan yang kita lakukan, yang kesan dia kita akan diberikan bagian-bagian. Mula dengan amalan cinta yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Alhamdulillah, semua kita ada cinta pada Nabi SAW. Naik kepada amalan ni, zikir ni, puasa ini. Sekarang kita masuk kepada hadiah daripada Allah SWT tanpa amalan. Sebab bila bicara tentang musibah, kita tidak diminta untuk memastikan musibah itu berlaku. Nabi SAW dalam hadis yang lain pernah bersabda, La tatamannau liqa'al adu was'alullah al-afiyah. Jangan kamu semua mengharapkan datangnya musuh. Sebaliknya, mintalah kepada Allah SWT agar kamu selamat dan sejahtera. Bermaksud kita sebagai kaum muslimin, kita tidak mempunyai keinginan untuk bertemu dengan malapetaka dan juga musuh. Yang kita sentiasa mohon kepada Allah adalah Allah Ta'ala memastikan kita selamat. Sehingga dalam salam kita pun kita buat Assalamualaikum. Salam sejahtera. Maknanya kamu, saya doakan selamat daripada sebarang musibah. Para hadirin yang dirahmati Allah, itulah maknanya sikap yang ada di dalam sanubari kaum muslimin, hasil didikan para ulama yang terus menerus sehingga pada baginda Nabi SAW. Apa yang kita pelajari daripada Nabi SAW, kita tidak sama sekali bercita-cita untuk bertemu dengan musuh dan musibah. Namun sewaktu kita hidup atas dunia ini, semestinya kita akan ditimpa dengan apa saja ujian. Sebagai tanda bahawa Allah ingin melihat sama ada kita bersabar atau tidak. Maka pada hadis yang ke-38 ini, saya datangkan bahawa sebenarnya setiap musibah yang berlaku ke atas diri kita, kesemuanya adalah merupakan kebaikan yang Allah simpan untuk kita. Musibah adalah penghapus dosa. Kita lihat hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bi'isnadina al-muttasil ila Sayyidina al-Imam al-Bukhari, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi. وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين بسنده عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما اللهم اغفر لسيدنا أبي هريرة ولأم سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رواه البخاري. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Maknanya hadis ini ada dua orang sahabat Nabi dengar daripada Nabi. Dalam riwayat inilah, ada dua orang sahabat Nabi yang Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanad beliau sehingga sampai kepada dua orang sahabat ini. Daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri dan daripada Sayyidina Abi Hurairah. Ya Allah, berkalah dosa Sayyidina Abi Hurairah dan dosa ibu Sayyidina Abi Hurairah serta dosa kami semua. Allahumma amin.
Daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, tidak akan menimpa seorang Muslim apa sahaja daripada kepenatan, kesakitan, kerunsingan disebabkan musibah yang bakal berlaku, kesedihan disebabkan musibah yang telah berlaku, kemudaratan dan penderitaan sehinggakan duri yang menusuknya pun, melainkan Allah telah menutupi disebabkan musibah-musibah itu akan kesilapannya. Subhanallah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini Nabi SAW ajak kita bukan melihat dari sudut zahir, melihat dari sudut apa yang telah Allah SWT sediakan kepada kita. Lalu kita akhirnya memandang musibah dengan pandangan nikmat. Ini sering diajarkan oleh kaum sufi. Apabila kita menerima sebarang musibah, jangan lihat musibah itu sebagai musibah, tapi anggap musibah itu adalah hadiah dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diajar oleh orang-orang sufi, oleh para ulama sufi, kita bersyukur kepada Allah terhadap apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dan kita juga bersyukur kepada Allah atas musibah yang Allah bagi kepada kita. Subhanallah. Kita biasa bersyukur kalau dapat nikmat. Orang sufi, ulama-ulama sufi ajar kita supaya bukan hanya bersyukur kepada Allah atas dasar nikmat yang kita terima, yang kita gembira. Sebaliknya kita juga bersyukur kepada Allah atas musibah yang Allah rezekikan kepada kita. Bukan maksudnya kita berdoa agar Allah Ta'ala rezekikan kita musibah. Tidak. Kita tak akan minta supaya Allah Ta'ala berikan kita musibah. Kita minta agar selamat. Sebab itu tanda kita berhajat kepada Allah. Tapi kalau satu orang, ya Allah, berikan saya musibah, rezekikan saya sakit yang teruk, pastikan saya mati putus kepala. Itu macam dia bongkak dengan Allah Ta'ala pula. Macam dia ni kuat sangat. Macam dia mampu untuk menghadapi segala musibah. Lalu Islam tak ajar kita minta musibah. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu semua saling mengharapkan agar bertemu dengan musuh. Kalau tengok dalam hadis tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut tu ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabat dalam satu kumpulan bala tentera. Di hadapan Nabi ketika itu ada tentera musyrikin. Perang tak lama lagi ni. Sedang menunggu masa untuk melancarkan peperangan. Dalam masa yang memang secara adatnya akan berlaku peperangan. Tetap Nabi menyatakan kepada para sahabat, La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu mengharapkan kamu nak bertemu musuh. Maknanya, kita minta agar selamat. Kalau tak jadi perang, pihak musyrikin tiba-tiba balik, Alhamdulillah. Sebab Islam bukan datang nak cari masalah dengan orang. Nak menerima musibah, bukan. Dalam keadaan musibah sudah di hadapan mata, tetap Nabi ajar kita jangan mengharapkan ditimpa musibah. Jadi, apabila orang-orang sufi mengajar kita supaya berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan kita juga turut berterima kasih atas musibah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, rupa-rupanya bersyukur di atas musibah adalah daripada hadis ini. Antara punca ataupun dalil mereka adalah daripada hadis ini. Kerana Nabi SAW menyatakan, tidak akan ada sebarang kesulitan pun, tidak akan ada sebarang kepenatan pun yang menimpa kaum muslim. Kepenatan, kesakitan, kerunsingan, kesedihan, sebarang musibah, sebarang benda yang tidak seronok, sebarang benda yang menyebabkan dia rasa tertekan, sehingga duri yang menyucuk dirinya pun, Allah, sikit sangat pun duri. Kita berjalan tiba-tiba terpijak duri, sikit sangat je pun, sikit je sakitnya, tetapi tetap juga sakit. Nabi SAW kata tidak akan ada sebarang perkara-perkara tersebut, melainkan di sebaliknya adalah Allah Ta'ala mengampunkan dosa orang yang telah diuji tersebut. Sebab itu para hadirin rahmati Allah, ulama-ulama sufi kata kita terima kasih kepada Allah atas musibah yang kita terima. Dalam masa sama kita tak minta musibah. Sebab kalau kita menerima sebarang musibah, hatta risau. Risaulah apa nak berlaku akan datang ni. Hatta risau. Sebab risau juga ada unsur kesakitan padanya. Jiwa kita tak tenteram. Hatta kerisauan pun. Semua benda yang manusia, kaum muslimin ni rasa tak tenteram, rasa sedih, rasa sakit, semuanya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa.
Maknanya dosa apa yang diampunkan? Dosa-dosa kecil. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hidup kita mesti kita akan rasa kesedihan. Mesti ada benda yang menyebabkan kita rasa letih, menyebabkan kita rasa risau. Kesemuanya itu adalah penyebab kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni tak perlu amalan. Yang ni hadiah daripada Allah. Yang ni bukan amalan, bukan maknanya apa yang kami kena buat Ustaz, sebab ini pun senang kan ni. Adakah kami perlu pastikan kami juga bila berjalan tu, kalau boleh jangan berjalan terus. Jalan tu biar kita berjalan tengah jalan, biar terlanggar sikit. Biar jatuh sikit. Itu ke yang kami kena buat? Tidak. Kita tak diminta untuk buat begitu. Kita bukan diminta untuk menjatuhkan diri kita dalam lembah kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu. Jangan kamu campakkan diri kamu dengan bantuan dua tangan kamu. Kamu berusaha pula untuk menjatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu hancurkan, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sebab tu dalam Islam ada konsep la darar wa la dirar. Tidak boleh kita memudaratkan, tidak boleh kita juga memastikan diri kita jatuh dalam kemudaratan. Kita kena mengelak daripada kena mudarat. Namun kalau kena juga, apa yang kita kena buat? Bersyukur kepada Allah, bersabar kepada Allah. Maknanya kita sabar, kita redha. Ini sudah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kita tahu Nabi kata semua kesakitan itu semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaum muslimin ini, kita diajar untuk pandang positif. Pandang positif terhadap semua benda yang berlaku kepada kita. Orang tua-tua kita sebut, adalah hikmah tu. Orang tua-tua kita jadi apa? Sabar Syekh, insya-Allah adalah hikmah tu. Hikmah apa? Maknanya adalah benda baik yang Allah nak bagi kepada kita. Sama ada benda itu, rupa-rupanya yang kita ingat nikmat, kita nak satu benda, rupanya kalau berlaku jadi musibah. Rupa-rupanya kalau kita dapat benda yang kita inginkan jadi musibah. Lalu Allah yang maha sayang kepada kita, tukar kepada benda lain. Kita rasa sedih peringkat awal. Tapi rupa-rupanya selepas itu kita tahu, rupa-rupanya Allah nak selamatkan kita. Ada satu cerita yang pernah diceritakan kepada kami oleh Syekh Yusuf Al-Hasan Al-Baqur. Syekh Yusuf Al-Hasan Al-Baqur, salah seorang ulama terkenal dengan tariqat Syazuliyah. Beliau kadang-kadang datang ke Malaysia, kadang-kadang datang ke Mesir, kadang-kadang datang ke Indonesia. Berasal daripada Lubnan. Syekh Yusuf Al-Hasan Al-Baqur pernah cerita kepada kami kisah bahawa satu hari itu beliau nak menunaikan haji atau umrah. Saya terlupa sama ada nak haji atau umrah. Yang penting beliau nak pergi ke Mekah lah untuk menunaikan ibadah. Cuma saya terlupa masa beliau cerita tu tunaikan haji atau umrah. Syakkur rawi. Perawi tak pasti mana satu yang diceritakan kepada beliau. Yang diceritakan oleh beliau kepada kami. Lalu akhirnya hari masa beliau nak tolak tu. Hari kapal terbang nak terbang tu lah. Tiba-tiba datang satu orang mengadu masalah tak habis-habis. Datang ke rumah Syekh, mengadu masalah, tolonglah Syekh, saya begini. Dalam keadaan Syekh Yusuf masa tu sudah kelewatan. Beliau perlu segera pergi ke lapangan terbang. Kalau tidak, beliau akan terlepas kapal terbang. Beliau kata, tak apa. Saya insya-Allah balik daripada menunaikan ibadah di Tanah Haram nanti, saya akan selesaikan masalah. Puan, kalau tak silap saya orang perempuan yang datang bertemu dengan Syekh tadi. Tapi si wanita ini tak faham-faham juga. Tetap juga tolonglah Syekh. Menyebabkan akhirnya berlaku kelewatan yang sangat teruk. Akhirnya baru dia balik. Bila dia balik, ujian tunggu tu. Kalau kita tu mau mengamuk tu, saya minta maaf tak habis layan lah. Memang kita tinggal. Tapi nak katanya Syekh Yusuf Al-Hasan Al-Baqur ni punyalah Allahu Akbar. Jiwa dia nak meraihkan juga walaupun dia dalam kesempitan juga tu. Sedaya upaya jugalah dalam keadaan walaupun hati dia gundah gulana tu nak dibuatnya. Nak buat macam mana? Akhirnya beliau layan juga dan akhirnya puan ni pun balik. Bila balik, Syekh pun terus bergegas ke lapangan terbang. Sebab nak takut terlepas kapal terbang. Sampai lapangan terbang, kapal terbang sudah terbang. Bayar tiket dah bayar. Hangus tiket. Tak dapat tunaikan umrah.
Tengok kapal terbang dah terbang. Tak boleh nak ke tanah suci. Punyalah Syekh sedih. Dan Syekh pun balik dalam keadaan. Balik semua ke rumah lah. Balik semua ke rumah dalam keadaan sedih sangat-sangat. Dan merasa macam, aduh perempuan ni apalah. Lalu ibu Syekh ketika itu, Allah yarhamah, Syarifah ketika itu ibu kepada Syekh Yusuf, menenangkan Syekh Yusuf. Mengatakan semua benda berlaku atas dasar takdir Allah Ta'ala. Kemudian tak apalah. Tak lama lepas tu, mereka dikejutkan dengan berita kapal terbang yang sepatutnya dinaiki oleh Syekh terhempas dan semua penumpang meninggal dunia. Kapal terbang yang sepatutnya dinaiki oleh Syekh, kalau Syekh tak terlambat, kapal terbang tu lah yang beliau akan naik. Kapal terbang tu terhempas dan meninggal semua penumpang. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala menghantar wanita itu untuk menyelamatkan Syekh. Dengan cara dia terlambat. Dengan cara Syekh terlambat pergi ke lapangan terbang. Tapi kalaulah tidak didatangkan wanita itu, maknanya Syekh Yusuf akan ikut adatnya akan turut sama meninggal dunia bersama dengan penumpang-penumpang yang lain. Maknanya ketika itu, kalau kita dah tahu hikmah di sebalik itu, kita nak marah ke wanita itu. Peringkat awal kita rasa wanita ni menyusahkan, wanita yang tanya soalan itu dialah penyebab semua. Tapi kalau dibuka hijab itu, kita akan kata, oh terima kasih. Dengan sebab Allah takdirkan kamu datang, Syekh selamat. Alhamdulillah sampai akhir hari ini, Allah Ta'ala panjangkan usia Syekh Yusuf Al-Hasan Al-Baqur. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan beliau daripada sebarang mara bahaya. Begitu juga dengan guru-guru kita yang lain. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, musibah itu, walaupun kita tak tahu apa hikmahnya, tetap kita tahu Allah tidak akan melakukan kezaliman kepada hamba. Kadang-kadang benda yang kita nak rupanya mudarat. Macam tadi dah, Syekh nak pergi tunaikan haji ataupun umrah. Nak pergi awal. Itu yang Syekh inginkan. Namun kalaulah Allah Ta'ala bagi itu, akan berlaku kemudaratan yang besar. Iaitu semua penumpang akan meninggal dunia. Lalu Allah Ta'ala bagi ujian. Zahirnya balak. Tetapi di sebalik itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sendiri pernah mengalaminya dalam hidup kita. Benda yang kita tak dapat, kita sedih. Dah lama lepas tu, baru kita tahu subhanallah, ini hikmahnya. Yang akhirnya Allah Ta'ala zahirkan mengapa saya tak dapat benda yang saya inginkan bagian. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadis ini ajar kita sikap positif. Ajar kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana semua benda yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, pertamanya tidak ada unsur kezaliman padanya. Allah tak akan melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Yang kedua, kadang-kadang benda itu adalah merupakan nikmat yang kita tak nampak. Contoh macam cerita tadi. Yang ketiga, walaupun kadang-kadang ianya bukan nikmat, memang musibah betul. Namun sebenarnya, walau ia musibah sekalipun, sebenarnya di sebalik musibah itu, dosa-dosa orang itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya, walau dalam apa keadaan sekalipun, orang yang menerima musibah, dia akan beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dia kena sabar dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam pengajaran hadis ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya datangkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu. Nak menyatakan bahawa seteruk-teruk kita terima ujian Allah, tak seteruk para Nabi dan para Rasul menerima ujian Allah. Sebab itu bila kita baca kisah-kisah para Nabi dan para Rasul, lebih-lebih lagi kalau kita baca kisah baginda Rasul alaihi salatu wassalam, dan kita cuba bayangkan diri kita, jadi malu kita, alamak musibah macam ni pun anggap musibah. Ujian yang saya terima ni ujian ke sebenarnya? Tak macam ujian pun. Contoh, sepanjang saya mengajar dan berdakwah ke sana ke sini, tak pernah lagi orang baling saya dengan batu. Baling dengan telur busuk pun tak pernah. Baling dengan sampul ada. Baling dengan sampul. Ambil Ustaz. Kita pun kata, jangan. Ambil Ustaz. Jangan. Ambil. Akhirnya ambil juga. Dah orang bagi. Takut dia sedih pula. Ada juga satu kes tu. Tak pula kan. Adalah kisah-kisah lucu di sebalik tu. Biasanya bila kita buka, kita akan tersenyum gembira. Maksudnya kita dilontarkan dengan kegembiraan. Itu orang nak dakwah, orang nak kepada ilmu. Di samping itu kita dapat juga habuan keduniaan. Nabi alaihi salatu wasallam di Taif dibaling dengan batu, tuan-tuan. Sampai Nabi berdoa kepada Allah
agar menyatakan betapa lemahnya Nabi SAW. Namun Nabi tetap redha dengan ketentuan Allah. Sampai ke hari ini tempat itu ada di Taif. Di masjid, dipanggil Masjid Adas. Di mana ketika itu Nabi berdoa, lalu akhirnya Allah Ta'ala gembirakan hati Nabi dengan Islam seorang. Islam seorang di kalangan penduduk Taif. Ramai-ramai orang Taif semua tak beriman. Akhirnya beriman seorang. Beriman seorang iaitu Sayyidina Adas yang beragama Kristian asalnya. Beliau terkejut apabila Nabi sebut Bismillah. Lalu beliau kata, bila Nabi nak makan, sebab beliau datangkan makanan kepada Nabi. Ketika Nabi nak makan, Nabi sebut Bismillah. Lalu Sayyidina Adas kata, saya tak bisa dengar orang Arab sebut begini. Bismillah sebelum makan. Lalu Nabi tanya dia, kamu daripada mana? Dia kata, saya daripada Ninawa. Daripada satu tempat nama Ninawa. Lalu Nabi kata kepada beliau, min qarya ar-rajuli salih Yunus ibn Matta. Maksudnya kamu ni daripada kampung orang soleh. Kampung seorang lelaki soleh yang bernama Yunus bin Matta. Tengok Nabi SAW tahu nama Nabi Yunus dengan nama ayahnya sekali. Terkejut Sayyidina Adas ketika itu. Dia tak masuk Islam lagi. Sayyidina Adas kata, kamu tahu macam mana? Kampung saya itu dulunya kampung seorang Nabi yang bernama Yunus. Lalu Nabi mengatakan, kana hadza akhi, kana nabiyan wa ana nabi. Itu adalah saudara saya. Baginda adalah merupakan Nabi, saya juga seorang Nabi. Terus Sayyidina Adas mengucapkan 2 kalimah syahadah sebab maklumatnya orang tak tahu. Maklumat tentang Nabi Yunus berasal daripada kampung itu orang tak tahu. Tiba-tiba Nabi SAW yang bukan orang kampung tu, bukan yang bergaul dengan Sayyidina Adas boleh tahu, ini memang bukti Rasulullah benar-benar adalah utusan Allah. Akhirnya Islam seorang. Nabi berdoa hari itu, kesan dia apa? Allah Ta'ala terima doa Nabi. Yang pada asalnya malaikat gunung nak hancurkan orang Taif, Nabi kata jangan, biarlah generasi anak-anak mereka yang akan menerima Islam insya-Allah. Bila masuk Islam? Dalam perang Hunain. Lama bertahun-tahun, akhirnya doa Nabi diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berlaku perang Hunain, orang Taif kalah, kemudian tak lama lepas tu orang Taif datang dan memeluk agama Islam. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doa Nabi akhirnya terima Allah. Tengok ujian yang Nabi terima. Agak-agak macam kita tak? Sakit yang Nabi terima. Ada macam sakit kita. Kalau kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, ujian mereka sangat besar. Bila kita tahu perkara itu, tahulah kita. Semakin kita disayangi Allah, semakin kita akan diuji Allah. Sebab tu manusia paling teruk sekali, paling ngeri sekali, paling tinggi sekali musibah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka adalah para Nabi dan para Rasul. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi yang saya datangkan dalam pengajaran hadis berbunyi, An Mus'ab ibn Sa'd, An abihi radhiyallahu ta'ala anhu, qal, Qultu ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'a? Qal, al-anbiya, thumma al-amsalu fal-amsal. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinih, fa in kana dinuhu sulba, ishtadda bala'uh, wa in kana fi dinihi riqqatun, ubtuliya ala hasabi dinih, fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi ma alaihi khati'atun. Yang bermaksud daripada Mus'ab ibn Sa'd, daripada bapa beliau radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, saya telah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia manakah yang paling dahsyat sekali ditimpa ujian? Baginda telah bersabda, para nabi. Maknanya para nabi semuanya maksum, tak ada dosa. Maknanya tuan-tuan, orang yang menerima ujian itu bukan tanda dia adalah orang yang dibenci Allah. Orang yang terima ujian sakit. Hari ni kita kaum muslimin ditimpa ujian corona. Bukan takat kita, orang bukan Islam juga ditimpa ujian corona. Ujian-ujian seperti ini bukan tanda bahawa kita ni adalah dibenci Allah. Kadang-kadang ada orang, dia menerima ujian sebab dia melakukan dosa, Allah tegur dia dengan sebab ujian. Ada juga. Tapi kita tak tahu, orang ini diuji Allah sebab dosa atau diuji Allah sebab Allah nak tinggikan darjat dia. Kalau Nabi tahu orang ni sebab apa musibah yang dia terima, kerana apa. Tapi hari ni kita tak tahu. Sebab tu bila kita tak tahu, kita tak boleh nak kata orang ni, ni sebab kamu berdosa lah ni. Allah uji. Kita tak boleh kata begitu. Sebab kita tak tahu. Jadi bila satu orang dikenakan ujian, kadang-kadang mungkin dengan sebab dia berdosa, Allah tegur dia supaya dia kembali kepada Allah dengan ditipu ujian. Sebab kalau dia tak ditipu ujian, dia tak ingat kepada Allah.
Dia kena ujian, dia pun teringat kepada Allah. Mula dia merintih kepada Allah. Ada juga orang macam tu. Ada orang, dia baik dengan Allah. Tapi tetap Allah bagi ujian. Sebab rupanya semakin Allah sayang, semakin Allah akan uji. Sebab Allah nak tinggikan darjat dia. Semakin dia diuji, semakin dia akan sabar. Maka tinggi darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tinggikan darjat dia. Tengok dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? Manusia yang paling teruk sekali ditimpa ujian adalah para Nabi. Sedangkan para Nabi semuanya maksum. Tak ada dosa sama sekali. Semuanya disayangi Allah. Tak ada seorang Nabi pun Allah benci. Tetapi tetap menerima ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya tinggi darjat para Nabi lebih daripada semua yang lain. Kemudian siapa? Kata Nabi, kemudian orang yang paling menyerupai para Nabi. Semakin kita menghampiri akhlak para Nabi, semakin kita mula menghayati dan cuba untuk meniru cara Nabi, semakin kita akan menerima ujian yang lebih berbanding dengan orang lain. Lalu yang seterusnya pula adalah orang yang paling menyerupai para Nabi. Maknanya, orang yang paling sikit ujiannya adalah orang yang paling jauh sekali menyerupai para Nabi. Yang paling sikit ujian adalah orang yang paling jauh sekali dengan Nabi. Semakin kita menghampiri akhlak Nabi, peribadi Nabi, semakin banyak ujian kita. Semakin kita hampir, makin dahsyat ujiannya. Sebab Allah nak tinggikan darjat kita. Bila kita baca begitu, orang kalau ditimpa sakit, dia tak akan rasa, tertekannya, memanglah sakit. Tak kata apalah kan. Kita bila kita ujian rasa kita akan mungkin mengadu, kita sakit. Tapi dalam hati kita, kita tahu semakin teruk ujian kita, semakin Allah nak angkat diri kita dan semakin kita nak menghampiri akhlak-akhlak dan peribadi para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Lalu kata Nabi alaihi wassalatu wassalam, maka seorang lelaki akan diuji berdasarkan kekuatan agamanya. Lalu sekiranya agamanya adalah keras, teguh agamanya, bukan lembek, agamanya keras, bukan keras ni maknanya kasar dengan orang. Maksud dia, Nabi umpamakan agama ni seperti satu benda objek. Semakin kuat benda itu, semakin keras benda itu, maka ujiannya telah menjadi berat. Nescaya ujiannya telah menjadi berat. Sekiranya tipis dan wujud di dalam agamanya lembek, tak kuat, tak kukuh. Kekuatan dia, akhlak dia tidak kuat. Pegangan dia terhadap agama tidak kuat. Nescaya dia telah diuji berdasarkan hal keadaan agamanya. Maknanya semakin teruk nilai agama dia, sikit dia ujian dia. Sebab tu orang yang tak menerima ujian, dia kadang-kadang kena selitkan di hati, apa masalah aku ni. Bukan nak minta ujian. Tetapi, bila kita tengok orang senang, dan kita tengok diri kita susah, jangan kita rasa orang senang itu dekat dengan Allah. Kita yang ditimpa ujian sebab kita jauh dengan Allah. Walaupun kita tak boleh sangka buruk dengan orang, tetapi kita kena tahu, semakin orang itu disayangi Allah, semakin dia akan diuji oleh Allah. Kadang-kadang kita tengok orang tu senang. Kita ingat dia ni Tuhan tak sayang kot. Kita tak tahu ujian yang dia terima macam mana. Kita nampak dia tenang tapi tak tahu. Datang di balik dia, di sebalik itu ujian yang dia terima lebih teruk daripada kita. Tapi dia bersabar. Kita tak tahu. Sebab tu jangan sangka buruk orang. Tengok orang ni senang. Kamu ni memang jauh dengan Tuhan. Pasal pula. Sebab kamu senang makan. Memang kamu ni jauh dengan akhlak Nabi. Jangan kita faham gitu sebab kita tak tahu macam mana dia ujian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta juga ujian. Kesenangan juga ujian. Sejauh mana dia bersyukur kepada Allah, antara dia dengan Allah sajalah yang mengetahuinya. Maka kata Nabi SAW, ujian akan berterusan bersama dengan seorang hamba. Maksudnya ujian akan sentiasa menyertai seorang hamba. Dia akan duduk bertepek sekali dengan hamba. Selagi hamba itu hidup, selagi itu ujian akan sentiasa mengikutinya. Sampai bila? Sehinggalah ujian akhirnya meninggalkannya, berjalan di atas bumi, dalam keadaan sudah tidak ada lagi di atasnya sebarang kesalahan. Maknanya dahsyatnya ujian itu menerima, ataupun ujian itu menimpanya. Kesan dia apa? Kesan dia akhirnya dia sabar dengan ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada dirinya. Akhirnya setiap kali diuji, semakin dia sabar, semakin Tuhan ampun dia. Makin Tuhan ampun. Akhirnya Allah hilangkan ujian itu dalam keadaan dia sudah tidak lagi memiliki sebarang dosa. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita ditimpa ujian, kita bersyukur. Sebab kata orang-orang sufi, bersyukur kepada Allah di atas nikmat dan juga di atas bala yang diterima oleh kita. Kerana
Di sebalik balak dan juga ujian itu, kesemuanya adalah pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu buat apa. Dan kita tak perlu minta bala. Tapi kalau Allah bagi, sabar. Sabar saja. Bersabar bukan maksudnya kita tak boleh menangis. Ya, kita boleh menangis. Kita boleh mengadu. Kita boleh. Tapi jangan sampai kita kata, apa ni Allah uji saya macam ni? Itu tak boleh. Itu maknanya kita tak redha dengan Allah. Macam hari ni, kita ditimpa ujian corona. Mungkin di kalangan pendengar, ada yang keluarganya ataupun kerabatnya ataupun sahabat handanya diuji dengan corona. Ada yang semualah kita tak dapat bergerak bebas, terpaksa duduk di rumah saja. Itu juga ujian. Kita tertekan. Kita kena tahu, ya Allah, betapa banyaknya Allah mengampunkan dosa-dosa kaum muslimin dalam musim wabak ini. Kalau ada yang meninggal dunia, subhanallah, macam mana agaknya dia punyalah bersih di sisi Allah Ta'ala. Maknanya kita pandang itu bukan dengan pandang semata-mata pandangan dunia, kita pandang di sebalik itu. Sebab itu orang sufi ajar kita bersyukurlah kepada Allah di atas nikmat dan di atas ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada hadis yang ke-39. Hadis 39 juga seperti hadis 38, tapi hadis 39 lebih menjurus kepada isu orang yang buat tanam-tanaman. Orang yang bertanam tanaman. Sama ada dia punya tanaman dia tanaman yang apa namanya, tanaman yang memang untuk pekerjaan atau semata makan sendiri. Elok juga bila kita baca hadis ni, pastikan walaupun tak adalah satu kewajipan, tapi elok juga kalau kita pun ada juga tanam benda sikit-sikit. Supaya kita juga termasuk dalam kumpulan orang yang di dalam hadis 39 ini, iaitu menceritakan tentang kelebihan seorang Muslim yang bercucuk tanam. Alhamdulillah, saya ada tanam cili, saya ada tanam bayam Brazil, saya ada tanam pakcoy, adalah 2-3 sayur yang saya bawa daripada Malaysia lagi dengan tanah-tanahnya, dengan pasu-pasunya sampai di airport Mesir. Dia orang kata, ni pokok apa ni, tak usah tengok ni kan. Saya kata buat ubat. Memanglah semua tu boleh buat ubat. Kita makan, kita sihat. Akhirnya adalah bayam Brazil pertama di Mesir, adalah di rumah saya tu. Setakat ni belum ada lagi rasanya bayam Brazil di Mesir. Bayam Brazil pertama ada di Mesir. Sayur satu lagi yang bulat-bulat tu, pegaga pertama di Mesir, rasanya saya juga yang bawa. Tak tahu kalau abang-abang sebelum ni ada yang pernah bawa. Tapi di Mesir adalah pegaga. Siapa nak bolehlah kita kira harga dia nanti, insyaAllah. Okey. Hadis yang ke-39 ni cerita kelebihan bercucuk tanam. Lepas ni bolehlah Ustaz Azim tanam sikit kan. Siram-siram lah pokok tu, supaya maknanya ada juga kita termasuk dalam kelebihan orang yang bercucuk tanam. Tanamlah walau sedikit. Saya baru ni tanam tomato. Senang hidup di sini. Tomato pun senang, semuanya senang. Bila kita bercucuk tanam, baru kita tahu ujian di sebalik itu. Burung datang makan. Ulat habis pokok. Sebelum ni tanam pokok apa? Pokok kacang botol. Habis satu pokok. Tertekan. Teringat hadis ni, lega tu. Itu rupanya kelebihan. Baik, kita tengok hadis yang ke-39 yang menceritakan tentang kelebihan bercucuk tanam, yang saya datangkan banyak hadis di sini, riwayat yang pelbagai. Ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam Bukhari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Biisnadi ila sayyidina al-Imam al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة رواه البخاري. وفي رواية لمسلم بسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية أخرى له عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم
Man gharasa hadha an-nakhl amuslimun am kafirun? Faqalat bal muslim. Faqal la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbatun wala shay' illa kanat lahu sadaqah. Wa fi riwayatin lahu aidan an Amr ibn Dinar annahu sami'a Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ummi Ma'bad radhiyallahu anha ha'ita faqal ya umma Ma'bad man gharasa hadha an-nakhl amuslimun am kafir? Faqalat bal muslim. قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. Terjemahan bagi beberapa hadis yang kesemuanya menceritakan tentang kelebihan seorang bercucuk tanam. Kita tengok satu-satu. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang menanam pokok atau dia menanam tumbuhan yang dia berbatang keras. Okey, tumbuhan ada dua jenis kan? Tumbuhan yang berbatang keras, tumbuhan yang tidak berbatang keras. Batang keras ni macam pokok-pokok besar lah. Yang tidak berbatang keras macam pokok sayur, pokok-pokok kecil-kecil, pokok cili. Dia batang dia taklah keras sangat. Jadi Nabi kata tidak ada seorang muslim pun yang menanam pokok atau dia menanam tumbuhan yang tidak berbatang keras. Contohnya macam pokok-pokok sayur. Lalu burung atau manusia atau binatang ternakan pun makan daripada tanaman tersebut, melainkan telah wujud baginya akan sedekah disebabkan tanamannya tersebut telah dimakan. Maknanya orang yang bercucuk tanam mesti akan ada ujian sikit. Burung-burung makan. Kadang-kadang orang curi. La qadarallah. Kadang-kadang orang curi. Ataupun kadang-kadang dia petik bagi hadiah pada orang. Maknanya semua itu akan menyebabkan dia beroleh pahala seperti dia bersedekah. Orang curi buah durian dia dapat pahala. Burung-burung makan daun sayur dia akan dapat pahala. Maknanya semua benda yang bersifat kerugian yang terhasil disebabkan dia bercucuk tanam tadi, semua itu akan menyebabkan dia beroleh pahala. Sebab tu bila saya cuba tanam pokok, saya tengok kadang-kadang ada ulat. Kadang-kadang ada burung makan. Kadang-kadang ada semut makan. Semuanya itu, maknanya kita dah belajar hadis ni, tak apa, itu sedekah. Tapi kalau dah nampak banyak ulat, ataupun kita dah nampak ada ulat, kita akan buang lah. Sebab itu atas dasar untuk pastikan pokok kita selamat. Tapi katakan ada ulat makan juga pokok kita, maknanya kita tak rasa sedih sangat. Contoh, saya pernah tanam dulu, kacang botol. Mati satu pokok. Mati satu pokok. Dengan sebab ada satu ulat putih-putih tu dia makan satu pokok. Mati terus. Mula-mula kita kata tak apalah, niat sedekah. Lagi lama lagi banyak. Lagi lama lagi banyak. Akhirnya mati terus pokok. Mulalah rasa marah. Tapi fikir-fikir tak apa. Semuanya akan seperti kita bersedekah kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni tak perlulah kita minta supaya binatang-binatang tu datang. Maknanya dia seperti hadis yang ke-38. Ujian juga. Cuma dalam hadis yang ke-39 ni, dia lebih terperinci kepada isu tanam-tanaman. Jadi orang yang ada buat tanam-tanaman, dia ada ladang. Maknanya, cuba bayangkan berapa banyak pahala dia bersedekah. Orang curi kadang-kadang binatang buas makan. Kalau dia contohnya tanam pokok pisang, mari babi sondol pokok dia mati. Orang Minang kata kandiak. Kandiak datang balik bayar tu, mati pokok dia, disondolnya, dimakannya. Jadi kita walaupun sedih dengan benda yang berlaku, kita bersabar dan kita tahu Allah Ta'ala akan bagi pahala seperti kita bersedekah pokok tu. Sebab binatang ni dia tak ada kemampuan berfikir. Semuanya takdir daripada Allah. Cuma kalau orang curi pun dia tak akan dapat pahala juga. Sebab semuanya adalah merupakan ujian daripada Allah. Dan Allah tidak akan menjadikan ujian itu secara percuma. Semuanya akan ada balasan baik kepada orang yang diuji. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Dan kalau kita tengok, Nabi kata tidak ada seorang Muslim pun. Nanti kita akan tengok riwayat lain, Nabi tanya, yang tanam pokok ni orang Islam ke bukan Islam? Sebab orang Islam yang akan dapat pahala. Orang bukan Islam, di atas dunia ni, kalau dia baik, semua kebaikan dia itu dibalas oleh Allah atas dunia juga. Allah tak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Sebab semuanya adalah hamba-hamba Allah. Jadi orang bukan Islam, kalau dia baik, sepatutnya dapat pahala. Kita orang Islam kalau buat baik, kita dapat pahala. Pahala itu sama ada kebahagiaan di dunia dan juga sifat kebahagiaan di akhirat kelak. Namun orang bukan Islam, kalau dia buat baik, Allah Ta'ala akan jadikan kebaikan dia itu dibalas dengan kegembiraan dia di atas dunia ini. Dia akan hidup senang. Dia kalau ada ujian menimpa dia, ujian itu tak berat sangat. Sebab dia baik. Supaya Allah tak berlaku zalim dengan dia. Akhirnya, bila dia pulang ke akhirat kelak, dia tak lagi membawa sebarang pahala. Sebab semua pahalanya sudah Allah Ta'ala berikan sewaktu dia di atas dunia dahulu. Lalu di akhirat kelak, dia akan menanggung tanggungjawab yang besar di hadapan Allah, iaitu dia tidak sujud kepada Allah. Lalu akhirnya, dia akan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Sebab tu bila kita dengar begini, kita pun jadi sedih. Kita harapkan moga-moga Islam ni akan tersebar luas dan kita akan menjadi duta kepada Islam, kepada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, supaya dia akan nampak betapa indahnya Islam, supaya kita sama-sama akan berpegang tangan masuk ke syurga Allah satu hari nanti. Sebab seorang Muslim, dia kenal Allah. Dia sujud kepada Tuhan yang menyembah dia. Yang menjadikan dia. Maafkan saya. Orang bukan Islam, kalau dia tidak menerima Islam, dia sujud kepada bukan penyembah dia. Dia sujud bukan kepada yang menciptanya. Maafkan saya. Dia sujud kepada bukan Tuhan yang menciptanya. Maksudnya ini satu jenayah. Sepatutnya dia kena guna akal dia. Dia kena cari betul ke Tuhan yang dia sembah selama ni betul-betul Tuhan. Betul ke berhala yang disembah hari ni betul-betul Tuhan. Betul ke Nabi Isa yang disembah hari ini betul-betul Tuhan. Dia kena guna segala kemampuan dia. Dan dia kena cari kebenaran. Kalau dia ikhlas mencari kebenaran, Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka ruang hidayah untuk dia pergi kepada agama Islam, insya-Allah. Namun bukan kerja kita lah orang Islam untuk paksa orang bukan Islam terima Islam. Kerja kita berbuat baik kepada kaum muslimin dan juga kaum yang bukan Muslim. Kemudian kita berserahlah kepada Allah. Allah lah yang akan membuka hidayah kepada insan yang mahu mencari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang kita baca tadi, hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dengan sanad beliau daripada Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir anak kepada Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah ni antara syuhada Uhud. Ayah beliau ni orang yang meninggal dalam perang Uhud. Daripada Sayyidina Jabir, beliau telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang menanam pokok, melainkan apa yang telah dimakan daripada tanamannya adalah merupakan sedekah baginya. Tidak ada seorang Muslim pun yang menanam pokok, melainkan apa yang telah dimakan daripada tanamannya adalah merupakan sedekah buatnya. Apa yang telah dicuri daripada tanamannya adalah sedekah buatnya. Apa yang telah dimakan oleh binatang buas daripada tanamannya, maka ia adalah sedekah buatnya. Dan apa yang telah dimakan oleh burung, maka ia adalah sedekah buatnya. Maksudnya semua hasil mahsul yang diambil, sama ada secara halal atau secara tidak halal, sama ada yang dimakan itu adalah manusia atau yang makan itu manusia atau yang makan itu bukan manusia, semuanya akan membawa pahala kepada yang menanamnya. Contoh, saya tanam pokok. Saya tanam cili. Akhirnya saya potong cili itu, saya masak dalam makanan. Siapa akan makan cili itu? Ahli keluarga saya. Saya bagi pegaga kepada Ustaz Azim. Ustaz Azim pun makan buat ulam. Dapat secara halal. Ustaz Azim makan, saya dapat pahala. Sebab saya telah menanamnya. Kalau tidak saya tanam, Ustaz Azim tak dapat makan. Okey, orang curi. Sambil datang rumah, dia tengok kita nampak, dia curi. Contoh. Saya pun kata, ya Allah, siapa yang pergi petik, bayam Brazil kecil lagi ni dah potong. Dah dicuri. Sedih. Sedih saya juga. Tetapi tetap kita mendapat pahala. Kerana semuanya adalah merupakan hasil daripada benda yang ditanam. Apabila hasil itu pergi kepada pihak yang lain, sama ada secara halal atau tidak halal, sama ada pihak itu manusia atau bukan manusia, orang yang menanamnya akan diberikan oleh Allah pahala bersedekah. Tidak ada seorang pun yang menerima kebaikan daripada orang yang menanam, melainkan telah wujud baginya akan sedekah. Tak ada seorang pun, kata Nabi, dia dapat kebaikan daripada orang yang menanam tu.
Contoh, dia tanam pokok. Pokok tu punya besar. Akhirnya musim panas, orang pun duduk berehat di bawah pokok dia. Semata-mata duduk berehat je pun. Tetap orang yang menanamnya mendapat pahala. Kerana dengan sebab dia tanam pokok itulah, orang dapat manfaat daripada pokok tersebut. Walaupun semata-mata hanya dengan berteduh di bawahnya. Subhanallah. Di dalam riwayat yang lain, bagi Al-Imam Muslim, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah masuk menemui Sayyidatina Ummu Mubashir Al-Ansariyah radhiyallahu anha, salah seorang sahabat Nabi di kalangan wanita. Nabi telah masuk menemui Sayyidatina Ummu Mubashir Al-Ansariyah di pokok kurma milik beliau. Di satu kebun kurma, Nabi masuk bertemu dengan Sayyidatina Ummu Mubashir. Lalu Nabi SAW telah bersabda kepada beliau, siapakah yang telah menanam pokok kurma ini? Adakah seorang Muslim atau seorang kafir? Nabi tanya. Yang tanam ni orang Muslim atau bukan Muslim? Sebab kalau yang tanam tu bukan Muslim, pahalanya hanya di dunia, tidak di akhirat. Maka beliau, iaitu Sayyidatina Ummu Mubashir, telah berkata, bahkan yang menanamnya adalah seorang Muslim. Lantas baginda telah bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang menanam pokok dan tidak ada seorang Muslim pun yang menanam tumbuhan yang tidak berbatang keras. Maksudnya tak kiralah yang ditanam itu tanaman yang kuat, yang besar, atau tanaman yang berbatang lembut seperti sayur-sayuran. Lalu manusia, binatang yang bergerak di atas muka bumi dan apa sahaja benda lain pun memakan daripada tanamannya, melainkan telah wujud baginya sedekah. Orang yang menanamnya akan mendapat pahala bersedekah. Sama ada yang makan hasil tanamannya itu manusia ataupun bukan manusia. Di dalam riwayat yang lain bagi Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu juga, daripada Amr bin Dinar, bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Sayyidina Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma telah berkata, Nabi SAW telah masuk menemui Sayyidatina Ummu Ma'bad. Toka Allah. غدا نكمل الحديث. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.